الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم اجعلنا متكلمين باللغة العربية فصحى ومتبحرا في علومها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. آمين رب العالمين. InsyaAllah pada hari ini kita akan sambung pembelajaran kita dalam makhraj, sifat huruf dan tajwid. Ini pada muka surat 293. Surah Al-Mulk kita dah habis, surah Ar-Rahman pun kita dah habis, dan hari ini kita masuk surah Al-Kahfi. Yang ini kita selalu bawa pada hari Jumaat kan. Ada setengah tu kita baca 10 muka awal, 10 ayat awal dan 10 ayat akhir. Dan ada juga yang mana kita baca keseluruhannya. Ini kan, kita yang berada di akhir zaman ni, kita minta pada Tuhan supaya jauh pada fitnah Dajjal dengan kuncu-kuncunya kan. Ni kadang-kadang kita ingat balik, siapa yang menggerakkan kita ni di Malaysia ni, tiba-tibanya timbul kita tahu bahawa surah Kahfi ni lindung kita daripada fitnah Dajjal. Dulu rasa tak ada kan, masa ustaz kecil dulu ingat mana ada baca surah Kahfi, kita baca Yasin je malam Jumaat. Jadi tiba-tiba kita digerakkan oleh Tuhan yang kita ni semua tahu kan. Tiba-tiba ilmu tentang surah Al-Kahfi ni baca pada malam Jumaat itu Allah sendiri yang datangkan itu. Ini bermaknanya kita dah berada di akhir zaman lah kan. Mudah-mudahan yang kita mengamalkannya, kita dilindung dari fitnah Dajjal dan kuncu-kuncunya. Dajjal belum keluar lagi, tapi tentera dia dah keluar dah. Itu yang kita takut. Kita terpesong kepadanya, kita dengan surah Kahfi yang kita baca pada pagi-pagi Jumaat ataupun pada malam Jumaat itu, yang mudah-mudahan menjadi pelindung kita. Ini insya-Allah kita akan bahaskan dalam mana makhraj, sifat huruf dan tajwidnya. Jadi kalau macam yang telah lepas tu Ustaz lebih khusus lah, kita akan keluarkan dari satu-satu huruf, lebih kurang dari satu ayat tu kan. Jadi kali ini kita sebab rata-ratanya ramai yang dah faham lah dalam kaedah kita untuk menentukan huruf dan sifat-sifatnya, dan pada hari ini kita akan ambil yang penting dalam makhraj dan sifat huruf itu, yang kita akan baca ikut Ustaz satu-satu dari 2 kalimat ke 3 kalimat kepada kalimat yang lain. Okey, kita mulakan dengan isti'adzah, ikut amal-amal lah macam biasa. Ustaz baca kemudian ikutlah. Kita akan rungkaikan makhraj dan sifat huruf dan tajwidnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Seperti bahasa yang mana itu dibuka. Pada isti'adzah dia ada yang penting, yang kesilapan yang ramai selalu buat dalam kesilapan bila dia baca isti'adzah, a'udzu billah. Zai, dia tukar huruf zal yang gigit lidah itu kepada huruf desir pada zai. Maka itu adalah salah. Kalau kita tengok dalil Al-Quran, fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dia punya bahasa dalam mana sebutan. Buka, tekan pada tengah kerongkong. A'udzu billah. Gigit lidah pada huruf zal, dzu billah. Nama Allah dibaca dengan keadaan nipis kerana sebelum ni huruf ba pada sebawah. Himinasyaitan. Wah, ini tak ada masalah. Pada perkataan ini dia tak ada huruf yang susah kan. Nirrajim. Itu. Roja ada mana ada beberapa sebutan. Kalau kita tengok dalam bahasa Arab, jim. Kalau kita tengok pada ada setengah kita yang mana susah untuk sebut huruf jim tanpa ada angin yang keluar. Mesti ada bunyi j. Okey, kita sebut ja dulu. Ja. Itu yang kebiasaan pada orang kita, dia akan keluar sembok. Sedangkan huruf tu sifat dia jahar, tidak ada semburan, tidak ada hembusan, dia bukan hamas, dia jahar, dia tidak ada angin. Jadi yang betul huruf je ja. Cantik.
Dia bukan ja, tapi ja. Bunyi dia kesat. Nirrajim ke nirrajim. Jim tak betul lah, kurang tepat. Nirrajim kurang tepat. Nirrajim baru kata lebih tepat. Pastikan kita tak tolak angin. Dia memang ada satu tekan, dia panggil syiddah sifatnya. Akan menghasilkan makhraj di gigi kita ni bunyi akan menghasilkan tempias daripada angin celah gigi. Itu kata makhraj huruf ja. Jadi macam bunyi dia macam tempias. Sebenarnya kalau ikut dia tidak ada tempias sedikit pun daripada angin. Okey, terus Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita tengok pada perkataan bismillah ini huruf sin bunyi desir, itu yang penting lah. Pastikan makhraj desir pada huruf sin. Sin makhraj desirnya di mana? Di mana makhraj huruf sin? Kat mana cara nak buat huruf sin? Menggunakan 4 batang gigi atas dan 4 batang gigi bawah itu dirapatkan. Jangan menggunakan gerham. Bunyi dia seperti itu unggas. Kata dalam kitab kata unggas lah, binatang hutan. Kan kita lalu naik motor kadang malam-malam bunyi macam tu. Jadi itu huruf sin lah. Kemudian kalau huruf sin ni kata ada setengah pembaca tu dia baca bismillah, dia tukar pada huruf shin. Jadi kita meringankan menggunakan 4 batang gigi atas dan bawah sahaja. Jangan kita menggunakan lebih daripada itu. Kalau lebih daripada itu dia akan jadi sya. Bismillah, bukan shin, bukan sa, bukan sa, bukan sya, macam berada di tengah-tengah. Sya tu. Jadi yang lebih bagus, lebih cantiknya kita berikan desir pada huruf sin. Sifatnya itu huruf sin, hamas dan desir. Dua huruf, dua sifat digabungkan, itu yang penting. Walaupun dia ada banyak, kadang-kadang dia ada al-infitah buka, dia kata istifad dia ringan. Kemudian dia sifat dia yang mana bila buka ringan, lepas tu dia punya desir, hamas lagi. Kemudian dia rakhawah. Memang kadang kita satu huruf dia mengandungi 6 sifat. Kadang-kadang dia boleh pergi kepada 7. Tapi sifat tu yang biasa kita ulang balik, dia berlawan. Tapi sebenarnya bila kita baca Quran, yang kita nak kenal betul-betul huruf ni, yang boleh kita faham dan kita nak sampai pada orang, kan? Kita tahu sifat yang penting bagi dia. Yang penting. Macam sin, sa. Apa yang penting? Yang bunyi itu, desir, yang penting. Yang kedua mesti angin keluar. Kalau angin tak keluar maknanya bukan huruf sin. Tu. Okey? Bismillah. Nama Allah dibaca dengan keadaan nipis kerana apa? Kerana nama Allah itu sebelumnya itu huruf mim yang berbaris bawah. Millah ke millah? Millah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, ikut Ustaz. Hirrah. Sini huruf apa yang penting? Dia panggil huruf al-Arabiyah. Rah. Okey, kalau kita tengok ra ada yang baca bismillahirrahmanirrahim. Ra hampir pada nipis ra. Jadi ra kita boleh baca 3 wajah. Hirrah boleh, hirrah boleh, hirrah dekat dengan ra. Tapi tak sampai hirrah. Itu. 3 wajah dia boleh baca dalam keadaan yang tebal ra, yang berat ra. Okey, kita sebut. Yang berat ra. Muncung habis mulut tu jadi bulat lah. Ra. Rahman boleh. Ataupun ra tebal. Bibir buka sikit 60% saja. Tadi 80%, ni 60%. Ra. Buka ra. Rahman. Okey, yang dekat pada menipis ra. Dia jadi macam hampir pada ra. Tapi yang ni jarang buat. Tapi ada pembaca kadang-kadang dia suka baca dengan keadaan yang hampir pada nipis. Dia tak jadi ra lagi. Jadi itu kita mempertimbangkan bahawa ra macam tu boleh juga dibaca dalam keadaan mana 3 wajah pada ra. Jadi kita biasanya kita baca ra tebal sahaja. Dan kita tak baca ra. Walaupun dia boleh baca ra, tapi selalunya kalau Ustaz semak bacaan orang, setengah tu dia baca ra sahaja. Dia biasa jadi tebal. Okey, Rahman. Ini satu huruf yang mana huruf habdah. Dalam huruf hijaiyah Arabiah ni, alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha sampai ya, dia ada huruf yang mati cepat. Huruf tu mati bunyi dia cepat. Ada yang mati bunyi dia dalam 1 harakat. Ada yang huruf tu mati bunyi dia dalam 1.2 harakat.
mana panjang sikit. Ada yang huruf tu mati, bunyi dia panjang, yang paling panjang satu huruf je, 1.5 ke 4 harakat. Okey, kita tengok huruf yang cepat. Cuba sebut huruf ta mati. At, bunyi dia 0.5 ataupun dia pendek lagi, cek saja. Tapi kalau huruf dal pula ad, pendek juga. Alif mati, kita ambil huruf alif yang baris, hamzah baris, kemudian kita matikan huruf lepas dia kan. Ab, cepat juga. Okey, kalau sin mati pula, as, panjang, satu harakat. Huruf fa, af, satu harakat. Beza tak bunyi at dengan af, mana cepat? Ta mati ke fa mati? Ta mati lebih cepat kan, bunyi at cek saja. Tapi kalau fa mati, af, bunyi dia agak panjang sikit. Huruf apa lagi yang panjang? Lebih lagi pada huruf fa yang kita baca tadi. Roh, roh pedah dengan huruf ain. Dua ni huruf makhraj yang sama adik-adik. Okey, cuba kita matikan huruf ain, bunyi macam mana? Af dengan mana panjang? Panjang ke af panjang? Betul, cantik. 1.2 harakat. Okey, kita sebut huruf ha pedah pula. Ash dengan mana panjang? Sekali kita sebut ash, shin mati. Shin mati satu harakat saja. Tapi kalau ha mati, mana panjang asal? Betul, cantik. Roha mati 1.2 harakat. Jadi itu disyarat pada huruf lah. Kita kena sempurnakan makhraj dia. Panjang dia, pendek dia. Ada satu lagi paling panjang, huruf apa asal? Dha, betul. Cuba kalau mati, au. Okey, au. Panjang bunyi dia. Lepas tu kalau kita baca Fatihah, walau dha, tak boleh walad dha ataupun walad dha, walau dha. Ni. Au faula, tarik faula. Itu huruf dha paling panjang, 1.4 ke 1.5 harakat panjang dia. Antara huruf yang mati banyak-banyak, yang paling panjang adalah huruf dha. Yang kedua terpanjang huruf mati itu adalah huruf huruf ain, dengan huruf ha pedah. Yang biasa huruf shin mati, fa mati, af, ash, as. Itu dia satu harakat. Yang pendek at, ad, aj. Itu pendek bunyi dia. Itu yang huruf biasanya huruf yang lantun ataupun huruf yang apa ni? Dia adalah kategori huruf dia. Bukan semua hamas dia, bukan semua hamas tu dia lambat mati. Macam as, huruf sin, hamas juga, dia berangin, tapi dia mati satu harakat juga penuh. As, so pula as, satu harakat juga. Huruf so, walaupun dia berangin. Huruf ta, at, pendek. Huruf kaf, at, pendek juga. Okey, kita dah masuk. Terus Rahmanir Rahim. Nanti huruf ha ni dia memerlukan latihan. Bila kita nak baca Quran, jangan lupa kita tekan latihan macam yang mana yang biasa Ustaz ajar tu macam mana. 1 2 gerakan 2 detik ini mesti hembui. Yang ketiga ini kita boleh cek huruf ha kita. Ini kalau kita nak cek Quran ni, kita jangan kita baca kita cek, memang tak boleh ya. Macam mana cara nak cek Quran ni? Ada muslimat yang mana rajin buat kan, ada lah. Kita punya muslimat kan rajin, mereka buat macam mana, mereka rakam suara dalam voice WhatsApp kan, ataupun dalam record. Lepas tu kita tengok, baca tartil selo-selo. Sebab kadang-kadang kita belajar makhraj ni, kita boleh mempertimbangkan orang lain tau. Kita ni kalau kita dah tahu sifat huruf dengan makhraj kan, selalunya kita, orang lain baca salah, kita dia cepat tahu. Tapi bila kita baca salah, kita tak perasan. Sebab kita, suara yang kita keluar dari mulut kita, yang kita dengar tak sama dengan orang yang apa, suara dari luar, dari depan yang datang yang kita dengar. Betul kadang-kadang kita rekod suara kita, kita dengar bacaan kita, kata awak suara saya lain. Kata lain macam je, macam nak tergelak kata dengar suara sendiri. Jadi memang itu yang lebih bagus. Kalau kita dah tahu makhraj dan kita dah memahami kaedah makhraj dan sifat, kita nak cek kita punya bacaan. Kalau kita rasa tak ada orang yang boleh cek lah kat rumah kan,
Nak suruh rumah dia tak pandai nak cek, nak suruh anak pun dia tak berapa nak pandai. Yang kita yang datang kelas Quran lagi kita tahu dah cara nak cek, tapi kita dengar rakam, kita dengar suara kita baca, lepas tu tengok cukup tak semua sifat-sifat yang kita dah belajar selama ni kan. Kalau rasa macam okey, cantik, mesti ada biasa kadang-kadang kekurangan dari segi beberapa huruf lah, kita boleh semak dengan kaedah macam tu. Kalau kita baca, kita cek sendiri memang tak boleh lah. Takkan kita dua benda buat dalam dalam satu masa dalam dua benda kita buat, tak boleh macam tu kan, mesti salah satunya. Okey, terus alhamdulillahilladzi. Okay, kalau kita tengok huruf yang berbaris atas dan bawah, selagi mana tidak ada huruf yang berat dan tebal maka dibukakan. Dan kita tengok kesilapan yang berlaku pada para pembaca biasanya huruf lam yang mati, yang ni Ustaz bagi alert. Kita punya cara nak sebut huruf dia, pastikan huruf lam yang mati kita betul-betul kita sampai ke lam tu kita break ataupun kita betul-betul matikan dia. Sebab ramai yang berlaku pada pembaca huruf lam yang mati dia suka lantunkan, ataupun dia beranak dalam bahasa lama kita, ataupun dia berekor. Macam mana dia baca alhamdulillah, itu. Jadi kita cuba buat yang salah tu, alhamdulillah. Yang ni lantun kan, nak tahu, bila nak tahu betul kita kena tahu salah kita. Okey, alhamdulillah. Buat yang lantun, bukan yang betul. Yang lantun, le kena ada. Nak tahu macam mana? Okey, yang betul lam biasanya kita letakkan di mana makhrajnya? Itu hujung lidah letak di belakang gigi taring atas, kanan atau kiri. Kerana huruf lam ini dia ada satu sifat pada dia saja, itu al-inhiraf, lencong macam mana? Lidah kita kan kona, dia bukan la, tapi la. Jadi kalau orang Arab kata wallahi la, demi Allah aku tak buat benda tu, dia kata wallahi la, macam mana? La. Okey, kita cuba letak la. Itu dia punya, jangan sampai la lah bunyi tu. Itu dia punya kaedah dalam mana huruf la Arab kan, dalam bahasa Arab, dalam lahjah Arab lah. Kemudian kita tengok pada huruf yang atas, yang berbaris atas dan bawah kan. Jadi kalau kita tengok depan memang muncul dah, tapi huruf ha atas, li atas, la, alhamdulillah, nama Allah lam tu dinipis, hilladzi huruf ha baris bawah, la baris atas, semua buka. Yang ni bagi iftitah, semua makhraj lagi mana tidak ada huruf berat dan tebal. Ini semua kata alhamdulillahilladzi, semua huruf dia huruf yang nipis, huruf yang biasa, tidak ada berat dan tebal. Okey, cuba kita tengok. Kalau dalam logat kita akan sebut alhamdulillahilladzi, masih lagi dalam keadaan ada yang beberapa huruf yang tidak nipis. Tapi kalau kita buat dalam lahjah Arab tu, kita buka lagi alhamdulillahilladzi, kita dulillahilladzi. Dalam logat kita, dalam logat Arabi, kadang-kadang Arabiah tu. Jadi boleh tak dalam logat kita? Boleh juga. Itu dalam keadaan kita baca dalam keadaan yang biasa, bertadarus dan sebagainya, boleh. Tapi kalau kita nak dapatkan yang terbaik itu, kita cuba kita baca tartil ataupun lambat pada logat Arabiah lah. Okey, sekali lagi alhamdulillah. Jadi huruf ha pedas dia tekan pada, kita tekan pada tengah bongkong dan kita keluarkan ham. Jadi mim dia jangan ham, tapi ham, buka ma. Huruf ma dalam bahasa Arab dia sebutkan ma. Dia beza kalau kita sebut dalam bahasa kita, mim dia, mulut dia akan jadi ma. Bila kita buka, automatik makhraj dia berada di tengah bibir. Kalau kita sebut, cuba kita sebut ma, biasa. Bila mulut kita berada dalam keadaan yang biasa, bibir kita ni akan atas dan bawah ni dia jadi macam bunyi lebih berat sedikit. Tapi kalau dalam huruf mim sebenarnya dalam bahasa Arab itu dibuka ma. Jadi menggunakan bibir sini, hujung ni, dia bunyi macam nipis. Alham dengan alham, dia ham dibuka. Okey, sebut ma, buka lagi ma. Okey, dalam kita punya ma. Okey, cantik.
Alhamdulillah. Dunillah bukan dunillah. Okey, hilladzi. Okey, huruf ha biasanya kalau kita tahu sifatnya sebelum ni, dia nya sifat apa huruf ha tu? Ha. Dia mesti ada ha, hamas, angin. Selalu pembaca melakukan silapan pada huruf ha yang berada di tengah kata ganti nama. Hi, hu, ha. Itu nya. Kalau ha, nya untuk perempuan. Kalau hu, nya untuk lelaki. Jadi pada huruf ha kan, ada setengah tu kalau kita tengok ada yang baca alhamdulillahilladzi kuat. Alhamdulillahilladzi dia berada di tengah. Selalunya kita lupa yang huruf ha ni sifat dia angin. Jadi hamas, hembuskan juga. Okey, sekali lagi kita betulkan. Alhamdulillahilladzi. Okey, huruf zal maknanya di mana? Huruf zal di gigit lidah. Kalau kita tengok Quran kita, huruf ya itu huruf mat kan, ya yang tidak berbaris. Atas dia ada macam ulat. Warna hijau. Kalau warna hijau automatik kita kata mat jaiz. Boleh baca 2 rakaat. Bertemu dengan huruf hamzah lepas dah, alif yang ada hamzah kecil di atas itu dalam 2 perkataan. Allazi satu perkataan, anzala satu perkataan. Itu mat jaiz. Boleh baca berapa harakat mat jaiz? 2, 4, 6. 2 boleh. Kalau kita nak cepat kita 2 lah. Okey, terus anzala ala. Okey, dibuka. Ada yang macam sebenarnya dengung. Nun dia ikhfa pada huruf zai. Ikhfa ni dia bukan dengung macam idgham. Kalau idgham dia boleh kata dengungnya keseluruhan darinya bunyi hidung, ikut hidung. Makhraj khishum, hidung. Boleh kata idgham juga kadang-kadang dia keluar. Boleh kata 100% hidung dan 80% hidung. Tapi kalau ikhfa 50% hidung dan 50% mulut bunyi. Bunyi suara keluar ikut mulut juga. Okey. Azala. Rozai sifatnya apa jemaah? Tadi desir. Dia ada angin tak? Tak ada angin. Dia jahar. Za. Lawan dia apa? Dia ada beradik yang desir yang sama, huruf sa tadi. Okey, sebut sa. Dia sa desir dengan berangin. Kalau za desir tidak berangin, jahar. Okey, kita buat lagu Badar. Zazizu baz. Makhraj dia sama orang menggunakan 4 batang gigi atas dan 4 batang gigi bawah. Zuzan zanizaz. Jangan tolak angin keluar. Kalau tolak angin jadi sa. Naminal muzi mazizan zaniza. Okey, huruf za kita tahu dia jahar, dia tidak ada angin dan dia desir. Dan kita tengok huruf za juga. Za ke za. Muncung. Anzala ke anzala. Kalau Arab mana selagi mana tidak ada huruf berat dan tebal, buka semua. Okey, sekali lagi ikut. Anzala ala. Ra'ain tekan pada tengah kerongkong. Huruf ain ni kadang-kadang pembaca dia baca huruf ain ni tekan pada huruf ain, selalunya berlaku kesilapan kekurangan dari makhrajnya, bukan sifat. Selalu kalau logat dia panggil sifat. Tapi kadang-kadang dia keluar ikut makhrajnya, dia pergi, dia tak tekan habis. Ala dengan ala, mana lebih cantik? Ala ke ala? Ala. Tekan lagi. Macam mana latihan huruf ain? Okey, tengok jari Ustaz sekali lagi. 1, 2, 3 ni kita tarik dalam 2 rakaat ni, matikan. Okey, 1, 2, 3. Sekali. 1, 2, 3. Tekan, bagi buka, bagi asah kan. Cantik. Kita punya rongga semua boleh asah kan. Macam mana kita nak lebih lagi? Kalau kita punya tangan pun boleh asah kan. Memanah tu mula tembak je, lari sana lari sini. Dah lama tiap-tiap hari buat tepat
tempat mana kan, 30 meter 50 meter. Itu juga dengan kita punya rongga asah dia maksimum kan dia sampai sakit tekak. Okey, kita buat yang hidup pula jadi dia senang nak sebut nanti ala abdihi tu. Okey, terus ala abdihil Robba. Kalau kita tengok yang berbaris warna hijau, Robba ini lantun lah, kita kata qalqalah sifatnya. Okey, terus kita masuk huruf lam abdihil. Ini kesilapan selalu pada para pembaca, dia suka baca abdihil, dihil. Ada hil, kita hembuskan dia. Dan kadang-kadang itu huruf ha yang macam ni, yang berada di tengah macam ni, selalu kurang hembusan, kurang sangat hamasnya. Okey, kita cuba angitkan huruf ha. Abdihil kitaba. Okey, kita tengok huruf kaf. Kitaba. Huruf kaf dengan yang ta ni dia adik-adik dekat, dia punya sifat dia. Huruf apa yang penting pada ka dengan ta tadi? Sifat apa yang penting? Supaya kita dengar. Ka. Sebut ka. Ta. Itu sifat apa dia panggil? Syiddah. Tekan pada rongga. Yang mana huruf kaf ni berada di anak tekak ataupun anak lidah. Huruf ta tekan pada gusi atas. Jadi kita punya, kalau kita tengok huruf syiddah selagi, kita sebut huruf syiddah. Yang ni saya ingat dia boleh banyak orang ni, tak sempat nak banyak lah, satu ayat juga. Kita tekan banyak orang ni. Jadi kita sebut huruf yang syiddah ni supaya kita ingat dia punya, tak payah hafal pun, kita sebut saja. Bila kita sebut, kita nampak dalam alif bata sampai ya tu, kita tahu lah. Okey, sebut huruf ni kalau kita tengok, kita tekan pada pangkal kerongkong. Selagi kita tak lepas, tak akan bunyi huruf dia. Nampak dia macam tertahan ataupun tekanan yang kuat. Nak sebut ja, tapi huruf shin, huruf sa, contoh sikit sebut sa, kita tahan pun dia masih lagi bunyi. Itu rakhawah, maknanya huruf tu tak ada tekanan. Kalau tekan kuat-kuat macam ja, maknanya dia tekanan dia kuat. Selagi tak lepas mulut kita, takkan bunyi huruf tu. Kemudian da, sebut da. Ni huruf kata yang syiddah. Da. Kemudian ta, huruf qaf. Ta kat mana tekan? Anak lidah dengan anak tekak sebenarnya. Mana? Ta. Sama juga, dia sama ta, tapi cuma dia berat. Letak hujung lidah di gusi. Kemudian ba, ka, ta. Itu 8 huruf dipanggil huruf yang sifatnya syiddah. Dalam formula Arab tu, masa Ustaz Profesor tu dia kata ajidun qittun bakat. Ajidu qittun bakat. Itu huruf-huruf dia. Jadi kadang kita hafal benda ni nak jawab exam ni. Dulu ilmu ni kalau kita belajar mana pun, banyak pun, tapi kalau kita tak ngajak ataupun kita tak ulang, dia hilang macam tu lah. Dulu ingat tu, kita ni ambil usul fiqh kan, nak ajak fiqh lah, lebih pada fiqh. Lepas tu kita masuk exam tu, apa-apa tu untuk exam. Kadang-kadang kita praktikal juga kan, praktikal tu baca lah, tapi kadang formula tu kita apa untuk exam tu. Rupanya guna. Bila kalau kata ustaz tak ajak, kalau ustaz tak ajak Quran ni, lupa lah, tak ada lah, hilang macam tu lah. Macam kita belajar semua dulu macam tu lah, ilmu-ilmu lain kan, kita tak ngajak tu kita tak ulang balik. Lepas tu alhamdulillah ingat balik yang kita nak apa untuk exam tu, boleh ingat balik. Ajidun kitun bakat dia tu, dia punya formula pada huruf yang syiddah. Kalau hamas dah ada 10, huruf angin ada 10, yang lain tu kita boleh kata dia jahar. Yang mana tekan tadi dah ada 7 tadi. Yang lain tu dia rakhawah, maknanya senang nak sebut. Ada juga dia kata tawassut, dia duduk tengah-tengah. Dia nak tekan tak, nak lembut pun tak. Contoh huruf la, kadang-kadang dia macam tekan, kadang-kadang macam tak tekan. Itu dia duduk tengah-tengah. Dia punya formula dia lana umar, la nun ain mim ra. 5 huruf tu dipanggil tawassut. Dia kadang-kadang nampak macam tekan, kadang-kadang macam tak tekan sangat. Yang lain tu rakhawah, senang nak sebut.
ha, sa, ada boleh mudah untuk sebut, tekanan dia tak kuat. Itu formula-formula untuk jawab exam, tapi kita tak ada jawab exam, kita baca, kita terus masuk praktikalnya. Okey, terus kitabah. Okey, kalau kita tengok huruf yang panggil mat asli lah, ta, dia ada huruf alif, waw atau ya. Huruf mat alif, waw, ya yang tidak berbaris, itu menentukan 2 harakat. Macam mana kita nak menentukan dia 2 harakat? Kita ikut pada kebiasaan panjang dia panjang sikit kan. Macam kita kata lah, ada kata dulu kalau ada satu video Ustaz tengok ada siapa yang hantar Ustaz tu, dia kata kalau kita zikir kan Allahu Akbar tu kena betul-betul 2 harakat baru sah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi kalau bahasa dalam kaedah Arab ni, harakat ni kita menentukan pada bacaan hadar kita, laju kita. Kalau laju dia tak sampai 2 harakat penuh, dalam 1.3 harakat menjadi lah. Laju pada kebiasaan, maknanya panjang pada kebiasaan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak adalah kita baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, pendek. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Paling kurang dia ada panjang pada huruf yang lain. Taklah sampai kena betul-betul dengan tajwid 2 harakat. Itu dalam baca Quran betul-betul. Kalau tartil kena baca 2 harakat penuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanallah, subhanallah. Kita subhanallah, subhanallah. Panjang pada kebiasaan. Panjang pada kebiasaan mat asli ni. Maknanya dia tak pendek. Kalau orang dengar pendek tu. Kalau orang dengar itu biasa, normal, panjang lah itu. Itu kalau kita baca dalam keadaan yang biasa. Okey, terus kitab walam. Ada tak huruf berat atau tebal kat sini baris atas? Tak ada. Jadi buka kitab walam. Walam ke walam? Wa ke wa? Wa. Buka. Huruf wa sifatnya lin, lembut dan digabungkan dengan infitah, buka. Jadi cuba kita sebut wawi bau. Bau ke bau? Bau, buka. Wan wani wa. Naminal muwi. Mu tu boleh lah muncung, jangan mu. Mu macam biasa lah, sebab waw tu dia ada dah masuk dengan huruf dia mati sebelum tu. Ada mu, boleh juga macam tu. Mu boleh, mu pun boleh. Kalau mu lebih cantik lah. Mu wi, mawi wan, wani wa. Jangan kita baca dah wawi wu bau, wu wan wani wa. Selalunya itu dipanggil huruf yang wa lah. Kalau ada yang berat, mana wa berat, kalau wa ringan, bersesuaian dengan makhraj dengan sifat dalam Lahjatul Arabiyah itu. Okey, walam. Walam tu walam. Lam lemak lagi. Walam yaj'allahu. Okey, kita tengok pada jin yang mana tekan yaj. Itu tekanan pada huruf jim. Ni. Okey. Allahu. Kalau Quran kita tengok lam yang dimerahkan itu dia, dan kemudian lam yang bersabdu, maka kat situ dimasukkan huruf lam. Dia panggil mutaja nisain. Idgham mutaja nisain. Ini dalam bukan tajwid, makhraj. Masukkan huruf yang sama jenis. Dia ada idgham mutaja nisain, mutaqaribain, muta'abidan. Abid jauh, mutaqaribain, mutamathilain. 3. Mutamathilain, mutajanisain, mutabaidan. Ini bukan mutajanisain sekali lagi, Ustaz silap. Itu mutamathilain. Dia kembang, mathil, sama. Jadi lam boleh masuk pada tak dekat apa tu? Kita boleh masuk pada lam yang bersabdu. Lam yang merah itu tak disebut. Dia jadi yaj'allahu. Ada yang kaedah Arab dipanjangkan. Yaj'allahu. Al pada 2 lam, 3 lam dalam tu. Okey, lahu. Hu hembus ai wajah. Kalau kita tengok Quran kita ada sin saktah. Macam mana cara bacaan saktah itu? Kita boleh saktahkan dia, kita boleh berhenti seketika tanpa mengambil nafas. Itu lebih afdal. Macam mana cara dia? Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi alkitab. Berhenti. Wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman li. Tadi. 'Iwaja qayyiman. Berhenti Ustaz tanpa ambil nafas. Bunyi alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi alkitaba kitab. Wakaf situ.
kalau nak saktah. Sekali saktah ni berhenti seketika dalam 1 detik tanpa mengambil nafas. Contoh kalau kita nak buat saktah, itu afdal. Ada yang kata afdal sebab tu dia tak sin. Jadi alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi alkitab, berhenti. Walam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. Ada kata itu afdal cara bacaan macam tu. Tapi kalau kita qiraat kita, sebab kalau wakaf kita wakafkanlah, sebab Rasulullah baca macam tu. Sebab tu dia tak sin. Boleh kita macam mana? Walam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman. Dalam 1 detik tanpa mengambil nafas, berhenti kejap. Terus qayyiman liyunzira ba'san. Itu dalam mana kita nak mensaktahkannya. 1 minit lagi, tak apa kita habiskan urut dua ni, kita terus semak dalam makhraj sikit lagi nah. Okey. Kita terus yaj'al lahu 'iwaja. Wakaf biasa lah. Ambil nafas. Qayyiman liyunzira. Okey, ni berlaku kesilapan pada qayyimal. Qayyi, selalu yang macam qayyimal. Qayy macam ya mati. Cuma kalau kita tengok ya tu kita tak ada baris, kita matikan dia. Qayyiman. Kena jangan baca qayyimal, tapi qayyiman. Yi kena sebut dengan jelas. Ini pembaca selalu buat kesilapan, dia baca qayyiman liyu. Ramai macam tu. Jadi qayyiman liyu. Okey, ikut Ustaz. Qayyiman liyu ziraba. Ramzah jangan ba ikut hidung. Kat mana makhraj ramzah sini? Bunyi dia ba, bukan ba. Kalau ain ba, kalau hidung ba. Salah, tak tepat. Kan ni ba. Okey, ba sa syadidan. Pastikan huruf shin bunyi sh. Bunyi semburan dan hembusan. Hamas dan digabung dengan semburan. Hamas dan tafashi. Bunyi sh. Sembok macam mana nak sembok? Huruf shin saja boleh sembok. Menggunakan keseluruhan dari gigi atas dan bawah dirapatkan. Sya. Okey, syadidan. Idgham min ladun. Idghamkan huruf nun pada huruf lam tanpa dengung. Idgham bila gunnah. Sebab tu dia tengok dalam Quran kita, kalau sabdu berwarna hijau tidak dengung. Kalau sabdu berwarna merah dengung. Beza idgham ma'a gunnah, dia sabdu merah. Macam dan tu. Bagi 2 da baris atas masuk pada mim yang bersabdu warna merah sabdu. Dengung. Kalau min ladun, mil huruf nun tu macam dengung sikit. Lam tidak dengung. Sabdu warna biru. Biru pula, hijau. Okey, min ladun. Huwa yubash. Huwa. Wa buka balik, hambui. Huwa yubashiral. Shiral ke? Shiral ke siral? Si ke shi? Masih ada lagi pembaca kadang-kadang baca si. Tekankan tafashi tadi. Shin sembok betul-betul. Shiral. Kalau dia tak ada gigi geraham nak buat macam mana? Pakai gigi palsu. Kalau tak ada gigi palsu juga, dia boleh muncung shiral. Tapi sebaiknya buka shiral. Bukan shiral lah, tapi kalau nak dapatkan bunyi sembok, muncung juga. Okey, syiral mu'mini. Okey, wa yubashshiral mu'mininal. Okey, mu'mini ni kita tekankan pada pangkal kerongkong lah, huruf hamzah. Mu bukan mu, bukan mu hidung. Kalau ain mu, kalau hidung mu. Ramai yang suka ikut hidung mu. Jadi pakai pangkal kerongkong. Okey, kita buat ikut hidung sikit. Mu. Okey, tekan ain mu. Okey, pakai pangkal kerongkong. Mu. Dia macam ada, kalau kita kata dalam bahasa Melayu kita, dia ada hamzah koma kecil kat atas. Dia ada dia ada koma kecil. Tapi kita bahasa Melayu tak ada benda tu kan. Okey, terus wa yubashshiral mu'minina alladhi
Nalladzi zagidah terus ya'malu. Huruf ain jangan tarik cepat, jangan baca ya'malu, dia kena ya'malu. Ingat syarat huruf ain dia kena tarik makhrajnya dalam 1.2 rakaat ke 1.3, bergulung kat dia. Ya'malu. Now salihah. Huruf sa dia ada satu sifat yang penting, iaitu desir, bunyi kemudian ada angin dan berat, muncung. Pastikan mulut dia bunyi, bibir kita muncung bentuk O. Kalau bentuk O bermakna huruf terberat. So, do, to, zo. Nampak mulut kita. Tapi kalau tebal, kha, kha, ra, qa. Kalau nipis, ba, ta, tha, ja. Bibir akan menentukan huruf tu berat atau tebal. Lidah akan menentukan huruf tu tebal ataupun nipis. Kalau macam longkang duk tala ke atas bunyi o. Lidah kita duk gulung macam longkang tu. Duk tala ke atas. Itu dia panggil huruf tebal. Yang mana bunyi o. Itu yang tebal. Yang mana kita nak tahu sifat dan makhraj huruf itu, lebih kita tengok dia berbaris atas, baru kita dapat kenal pastilah. Okey. Terus salihati anna lahum. Kesilapan pada pembaca selalu dia baca anna lahum, bukan anna tapi anna. Buka na, buka la, buka hum, muncung. Anna lahum ajran. Yang ni ada pembaca khususnya orang perempuan lah selalu. Sebab saya ambil mak murid kata kakak murid perempuan kan, dia baca ran. Ajran hasana. Ajran ke ajran? Gitu. Orang lelaki rasa okey lah tak? Tak macam ni. Okay. Orang lelaki rasanya tak ada masalah kan. Orang perempuan terus ajran. Ada ajran. Okey, lantun huruf ja jangan bagi angin keluar, tapi kalau boleh jangan bagi angin keluar lah. Kita buat ajran. Ron. Ada ron, ron. Ajran. Hasanah. Nampak dia bunyi lambat sikit roha tu. Kerana roha yang berbaris itu dia 1.2 rakaat lah. Hasanah. Dia nampak macam lambat. Sebenarnya bukan lambat kerana makhraj, kerana 2 rakaat, tapi lambat kerana makhraj dia sendiri. Roha yang baris atas dengan sa yang baris atas tanpa ada huruf mat tepi dia. Mana lambat roha? Hasa. Sa pendek, ha panjang sikit. Itu kalau huruf yang berbaris pun macam tu juga. Dia sama dengan yang mati tadi. Dia ada kategori dia, yang lambat dengan yang cepat. Okey. Hasanah. Cantik. Jadi kita sampai ayat 2 sajalah. Ini alhamdulillah kita dapat rungkaikan. Jadi mudah-mudahan kita dapatlah manfaat dari apa yang kita belajar pada hari ini. Huruf-huruf dan makhrajnya itu kita boleh sebut, kalau mana kita boleh semak sendirilah. Itu insya-Allah di rumah menjadi panduan pada kita. Mudah-mudahan kita dapat beramal dengannya dan kita dapat baca Quran dengan betul, dengan bersungguhnya. Mudah-mudahan kita punya amalan bacaan Quran kita dengan yang kita bersungguh dalam membetulkannya dan mencantikkannya diterima Tuhan, kan, sebagai amal ibadat kita yang menjadi syafaat kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Dan insya-Allah kita sambung pada minggu yang akan datang pada ayat yang ke-3 ini. Tutup majlis. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhum ma nusina wa 'allimna minhum ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Amin rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.